Okey, jadi untuk bahagian ini kan, saya kata sekali lagi ya, the population sampai ke Krejci and Morgan ini, perenggan ini kan, kami copy and paste dari bawah naik ke atas. And then lepas itu kan baru sambung dengan mota, state the population, determine the extent, and then sampai sini architecture technology, barulah awak masukkan bahagian response rate, dan yang warna hijau ini masukkan tadi yang justification kita. Okay, clear? Alright. Okay. Then sekarang dia kata, okay. Pearson correlation should be written under the session methodology, then state the rule of thumbs of interpreting the strength of, okay, ini saya faham. So ini kan, mota tak ada, kita sudah bagi tahu. Krejci and Morgan tadi awal pun tak ada, referee pertama pun dah cakap, awak kena tambahkan. Tambahkan. Okay. And then dekat sini, instrument and pilot test, Johannes pun tak ada. Kita sudah tahu kan tadi sudah cakap. Okay. Pilot test pun, ini bom and force 2015 pun tadi dah cakap. Okay. Saya faham tak? So maksudnya 3.4 kena ada satu lagi. 3.4. Kita tambah 3.4 di sini. Okay. So ini kita letak data analysis yang saya tulis dalam manuskrip kita itu kan. So di sini awak katalah, awak just kata, I think awak tulis yang perenggan itu kata macam dalam bahasa Melayu aku tulis semua objektif akan dikaji, telah dikaji bukan akan, telah dikaji dengan menggunakan Pearson correlation. Okay, Pearson correlation. Jadi Pearson, kamu kaji relation itu kan? Jadi kamu akan gunakan Pearson correlation. So kamu tulislah, kamu tulis kenapa. Bukan kenapa. Dia kata apa? Dia kata okay. Dia kata macam mana awak tentukan yang apa tu ini, kalau yang ini kan correlation dia tinggi ke, sangat tinggi ke, ataupun correlation coefficient dia rendah. So masukkan bahagian itu yang tahap mengikut nilai berkali korelasi. Cari itu dan masukkan bahagian ini. Ini bahagian baru awak tambah. Ini lebih kurang satu perenggan sahaja. Satu perenggan saja habis. Okay, clear? Okay. Yang ini kan Abdullah Mawada ini pun dia kata awak tak ada, tolong cari. Inilah dia, tengok. Itulah sebab dia tanya kita kan. Dia kata macam mana awak kata dia bukan law influence. Ini, this means that the use of electronic media has a law media dengan law influence. Sebenarnya tak ada masalah yang ini. Dia tak faham analisis ini. On lecturers in a positive direction. Law tukar ini influence kepada correlation. Okay, ini. A law correlations on lecturers. A law correlation. Kan ni tukar ini kan ni. Okay. Correlation coefficient. Okay. Correlation coefficient on lecturers in a positive direction. Alright? In a positive direction. Okay. And then yang ini pun sebab tengok dia kata should not mention influence since the study just to look on the relationship, but it is only the intercorrelation. Dari sini jelas menunjukkan dia langsung tak faham analisis data. Sebab
Awak tengok bahagian ini kan, dia letak perkataan effect highlights kan. Dia kata awak kaji sahaja macam family construct dengan learning environment kan. Ada hubungan 647, betul tak? Lepas tu dia kata macam mana awak boleh kata family also affects the quality of the learning environment. Sebenarnya kan dia salah. Kenapa saya kata salah? Kalau ada influence ataupun tidak di antara dua benda itu kan, syarat pertama dia kan, dia kena ada correlation dulu. Kalau dia tak ada hubungan, memang tidak akan ada influence. Cuma influence itu besar kecil kita tak tahu. That's why kita tak sebut nilai dia. Kita hanya kata dia ada influence ataupun tidak. Ingat lagi saya kata, awak dengan suami awak kan, mesti ada correlation dulu. Mesti kenal dulu. Baru awak akan kahwin. Betul tak? So correlation itu kena ada. Jadi orang itu tak faham. Jadi tak apa. Ini kan, this explains the role of family. Also, kita just tukar saja. Tukar perkataan ini, correlates to the quality, sama masuk, correlates to the quality of to the quality of the learning environment. Okay, tukar ini letak perkataan correlates to. Correlates. Quality. Okay, dah. Then this one, Hendrom 2014. Dia kata tak ada dalam rujukan, kau masuk je. Okay. Hendrom 2014. And then, selesai. Alright. Tak banyak pun, tengok. Ya, yang ni macam tougher sikit lah dia punya komen. Tapi ada yang dia mention, ada satu, saya tengok review kedua ke review pertama. Dia cakap saya tak mention about an objective apa dekat abstract. Abstract. Review kedua. Saya tak ingat which one. Tak ada pun, tengok review dua, okay. Kalau review pertama pun, ini je, ini. Ini yang saya kata tadi. Dia kata awak tulis recommendation di sini, tapi tidak di bawah. Kita kan tadi sudah kata, suruh awak tambah di bawah lah kan. Kau tambah je. Okay. 1, 2, 3, 5. Ini kan, macam mana letak depan? Kan ini yang ini kan, 1, 2, 3, 5. College Community Kuching Sarawak ini kan. Tak ada share screen, doktor. Ya kah? Ada. Oh. Yang ini. Tengok ini. College Community Kuching Sarawak ini kan, awak tukar 1 hingga 3,5. Okay, 1 hingga 3,5. 0,5. Ya. Okay, then kita tengok sikit kan, ada satu benda yang dia hantar email komen itu kan. Okay, nampak? Ya. Dia kata, we have completed evaluation for your paper. Accordingly, you are required to implement the recommendation and send the camera-ready paper. So, dia nak awak hantar yang betul-betul. Lepas itu, tengok ini. Yes, partially. Yes, partially. Actually, okay. Ini... Kalau partially tu tak ignore sajalah. Ignore je, tak ada masalah pun. Yang paling penting ayat itu di mana. Ini yang kau kata, abstract should contain the objective of the study kan. Kau tak tulis ke dah objektif kau tu ke?
Mari kita tengok. Saya rasa macam enggak ada. Cuma ada letak dia punya this one. This one, truancy is becoming more of a concern. Students who miss the classes and never attend college for no apparent cause. And this study look into the ini tukarkan ni relationship. Okay, the significant relationship. Look into the significant relationship. Okay, that contribute on the factors relationships on the factors that contribute to the truancy among the Sarawak Community College students. Tambah ayat ini, then ini selesai objektif. Clear? Okay. Dah saling ke? Dah. Okay, so kita tengok email dia lagi. The recommendation mentioned in the abstract was not found in the write-out. Ini sudah buat. Introduction statement well present. Okay, ini sudah. Recommendation. Okay, some references. Ini yang you kena betulkan. Sebab banyak reference kau hilang. Ini kita mengakulah. Yang lain-lain itu originality 4. Tengok bagusnya. 3, 4, 3. Tengok bagusnya sebenarnya tengok. The article can be published after some revision. Tengok review 1 ini lebih munasabah. Review 2 ini mari kita tengok. Tengok, dia sebenarnya pun tidak baca. Okey. Kau kadang-kadang kena faham baca psikologi orang yang menulis ini. Should mention the response rate kita dah tulis. And then result is okay. It's about correlation. Okay. Using the tools is not enough to mention what cause and effect. Kita tak buat cause and effect pun. You ada tulis cause and effect ke? Tak ada pun. Tak ada kan? Tapi sebenarnya dia tak faham lah correlation ini. Bagi saya correlation ini indirectly kan talking about cause and effect. And then ada ke kita? Mari kita check tengok Ada pun tajuk dia kita pun sini tulis the relationship between the predictors. Abaikan. Itulah orang yang tak pernah tulis paper kan. Dia tak tahu ini cara kita tulis paper. Kalau aku jumpa dia face to face, aku ajar dia. Baru dia tahu. And then this article can be published after some revision. No worry small matter sahaja. Aku gembira lah aku. Stop presenting. Selesai. Okay, Kak Ni, 1 hari boleh siap? Alright. Okay, hantar kepada saya esok. Esok. Jangan esok doktor, esok saya ada meeting. Esok meeting bukan hari ini meeting. Hari ini siapkan, malam ini boleh hantar dah. Hari ini saya prepare untuk meeting, saya urus setiap. Saya pun prepare, tengok ini. Saya prepare, esok saya nak bentangkan laporan jawatan penyelidikan saya. Esok saya nak bentangkan yang kajian, hasil dapatan kajian saya. Esok saya nak bentangkan laman website saya yang research yang baru. Semua saya nak bentangkan. Bentang sajalah. Saya buat hujung minggu ni doktor. Jangan hujung minggu, nanti makin lama kan kau lupa semua. Ya, saya buat malam